kata, itu pendapat dia. Dia kata apa yang dapat diambil pengajaran dari riwayat-riwayat ini dan lain-lain riwayat daripada Ahlul Bait, bahawa Quran yang ada di kalangan kita sekarang adalah tidak lengkap. Gitu. Adalah kitab dia. Sebagaimana yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada yang berlawanan dengan apa yang diturunkan hingga ke akhirnya, tuan-tuan boleh baca. Mana jelas dan terang ulama dia, di kalangan ulama dia mengatakan begitu. Yang ketiga, Al-Hajj Karim Al-Kirmani. Yang ni saya ambil daripada rujukan dia ni daripada kitab almarhum Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir ni dia buat kitab tu Asy-Syiah wal Quran tu. Ihsan Ilahi Zahir ni dia tidak duduk di negara Arab, dia duduk di Pakistan. Di Pakistan dan India dia pun kuat Sunni Syiah. Bahkan ada kitab-kitab yang mungkin Ustaz Nasir akan sebut malam ni secara sebentar lalu, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama India kadang-kadang lebih hebat, lebih terperinci, lebih detail daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama di tanah Arab contohnya. Sebab sana pun percanggahan pun dah beratus-ratus tahun, memang dalam. Sebab tu kadang-kadang rujukan Syekh Ihsan Ilahi Zahir ni kadang-kadang tak ada yang negara Arab. Rujukan dia tu ulama-ulama India, ulama-ulama Syiah India yang tulis. Contohnya. Kadang-kadang kita cari buku ni tak jumpa. Tak jumpa bukan makna buku tu tidak ada. Tidak ada di tanah Arab, tapi ada ni ditulis oleh ulama-ulama Syiah yang berada di benua India yang tak sampai pada kita. Okay? Jadi yang ni saya ambil daripada kitab dia. Dia kata, tengok, Al-Hajj Karim Al-Kirmani yang diberi gelaran Mursyid Al-Anam. Dia satu yang saya perhatikan orang Syiah ni, dalam tradisi ilmu dia akan memberi gelaran kepada ulama itu hebat-hebat. Kita paling tinggi kita panggil Syekhul Islam dah, ataupun Qadil Qudah dalam bab fiqh. Tapi dia tengok Mursyidul Anam. Apa makna Mursyidul Anam? Mursyid ni yang memberi petunjuk, memberi petunjuk kepada Al-Anam. Al-Anam ni Al-Khalq, maknanya makhluk seluruhnya. Mempelalah dia. Ayatullah tu makna dia tanda-tanda kebesaran Allah ada pada guru dia ni. Hujjatul Islam. Kita pun bagi juga nama Hujjatul Islam pada Imam Ghazali tak apalah. Ini dalam bab memberi nama, Okey, tak perlu kita kata tidak perlu dispekulasikan, tidak dalam bab memberi nama dalam rumah masing-masing. Ikutlah dah begitu. Di sini maksud Mursyidul Anam. Okey. Dia kata apa? Sesungguhnya Imam Mahdi selepas kemunculannya akan membaca Quran dan berkata, wahai kaum muslimin, demi Allah, inilah Quran yang sebenar yang Allah telah turunkan ke atas Muhammad, yang telah ditahrif dan diubah dulu. Ini Quran Allah sebenar. Sebab kalau tengok dalam riwayat Syiah, dalam rumah dia, tradisi dia, apa benda? Dia kata Quran yang Sayyidina Ali ukur tadi tu, duduk mana Quran tu? Diberi kepada Sayyidina Ali, beri kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan beri kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain beri kepada imam selepas dia. Saya pun kadang-kadang yang 12 pun kadang-kadang jadi tak ingat secara musalsal, tak apalah sampai pada last sekali kepada Imam Al-Hasan Al-Askari, dan kemudian diberikan kepada anak dia tu, yang dikatakan anak dia tu yang gaib di Sirdab tu yang Ustaz Ismail Omar sebut tadi. Dan Quran tu ada dengan dia, jelas riwayat dia ada dengan dia, dan dia akan mari pada Raja'ah. Dia akan bangkit, dia akan dibangkitkan sebagai Imam Mahdi. Dia akan buat keluar Quran. Buka Quran, dia baca Quran tu, merujuk kepada riwayat ni. Boleh Itu sekali gitu. Baik, walau bagaimanapun saya kena ada juga amanah ilmiah. Amanah ilmiah ni maknanya saya katakan tadi bahawa saya berbincang dengan orang-orang Syiah. Mereka ada di kalangan mereka yang percaya bahawa tidak berlaku tahrif. Kita kenal itulah. Kata tidak berlaku tahrif. Dia kata, macam tuan-tuan boleh baca buku surat 4 tu. Walau bagaimanapun, pengalaman mengikuti perbincangan Sunni Syiah menunjukkan pengikut ajaran Syiah sekarang mengatakan bahawa mereka menolak tahrif. Sekiranya mereka ditanya, benarkah Syiah beriktikad telah berlaku tahrif pada Quran? Mereka akan berhujjah dengan pandangan 4 ulama silam Syiah yang menolak tahrif, iaitu Abu Ja'far Muhammad At-Tusi, Abu Ali At-Tabrasi, Asy-Syarif Al-Murtada, dan Ibnu Babawai Al-Qummi. Selain daripada pendapat marja' masing-masing. Sementara Rasul Ja'fariyah ini anda baca buku Rasul Ja'fariyah ini, anda download daripada laman web tu www.alhasanain.com.
Ukzubah at-tahrif baina Syiah was Sunnah. Tapi nak baca kitab ni kita kena ada khalfiyah dia. Kalau kita baca saja-saja gitu kita akan jadi terkeliru. Tapi kita ada khalfiyah dia tak apa. Ini peringkat yang tinggilah, kita ada peringkat yang selepas tu dah. Bila kita dah tahu dah apa benda ni tentang Quran ni, intikad Sunni pada Quran, intikad Syiah pada Quran, baru kita boleh baca kitab ini. Itu sebagai contoh. Rasul Ja'far yang kata apa? Dalam kitab dia kata ada dalam 20 orang ulama terkemudian yang menafikan Syiah percaya kepada tahrif. Bila benda ni timbul di kalangan ulama Sunni, apa kata ulama Sunni kita? Kita jangan lupa dia kata. Betul lah, bila kita tanya dia kata dia percaya kepada Quran tu yang kita baca sekarang ni. Bahkan dia baca, betul tak? Dia hantar qari tak? Qari dia mari ke musabaqah tak? Al-Quran di Malaysia baca tak? Dalam internet, dalam YouTube boleh tengok orang Iran yang baca Quran tu tak? Dia baca di Mekah dan sebagainya. Tapi kita kena tahu, dia baca tu sebab ada riwayat dalam rumah dia, dalam kitab dia yang dia kata imam dia suruh hormat baca Quran yang ada tu. Baca Quran yang ada tu sehinggalah marinya Imam Mahdi nanti. Bila mari Imam Mahdi dia bawa Quran yang Sayyidina Ali kumpul tadi, maka Quran yang ada sekarang ni dah expired dah. Nampak tak? Sementara tu baca. Dan kalau tengok benda ni dia boleh guna sebagai kita kata satu perkara untuk supaya dia nak dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul tak? Bila dia baca Quran yang sama, dia kata dia kata benda ni dia lebih pada ad-di'ayah. Apa? Ad-di'ayah. Dia kata saya percaya apa ni Quran yang dia hormati begini. Okey. Bila itu dia tujuan dia sebab apa? Sebab dia dekat nak takrib, nak dekat dengan kita. Sebab pada awal lagi dia kata tak ada mana semua tahrif. Maka dengan sendiri dia nak dekat, betul tak? Tapi kalau Quran tu dia kata tidak ditahrifkan, percaya begitu begini, percaya bahawa ulama kami sendiri yang 4 orang ni, bahkan ada ramai lagi yang menerima Quran ni. Sebab apa? Sebab dia nak dekat dengan rumah kita. Dekat dengan rumah kita. Dan ala kulli hal, maknanya begini. Okey. Sunni melihat selepas kajian ulama Sunni melihat bahawa di dalam ummah Syiah, di dalam tradisi Syiah ada riwayat-riwayat dan ada ulama-ulama yang secara jelas mengatakan bahawa berlaku tahrif pada Quran. Walaupun ada ulama yang kemudian ni yang kata tidak. Walaupun dia kata tidak, adakah dia mengkafirkan? Ini persoalan. Adakah dia mengkafirkan orang yang kata berlaku tahrif itu? Tidak. Bahkan mereka menganggap orang yang berkata tahrif itu adalah orang yang hebat-hebat ilmu dia. Contoh, kalau Syekh Muhyiddin Al-Khatib sebut pengarang kitab Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Ini masyhur kitab ni. Kitab Faslul Khitab ni kitab yang menyelarakan riwayat-riwayat Syiah yang mengatakan bahawa Quran ini diseleweng. Okey. Pengarang kitab tu An-Nuri At-Tabrisi diiktiraf, diterima oleh ulama-ulama yang terkemudian, bahkan ditanam di perkuburan Murtadawi, Al-Murtadawi di Najaf. Kalau boleh anda baca sini yang Syekh Muhyiddin Al-Khatib sebut ya, anda baca sini. Bila dia membincangkan tentang isu Quran ni, mana tadi anak tanda tadi? Kita ada 5 minit, ada 10 minit ya. Anak tanda tadi tu nak baca kentan mana dah? Nak baca lafaz je, ini terjemah ya. Okey, baik. Dan sebagai bukti dari penghormatan itu ialah apabila beliau, pengarang kitab tadi, meninggal dunia di dalam tahun 1320 Hijriah, jenazahnya telah dikebumikan di dalam bangunan Murtadawi yang dipandang suci di Najaf, iaitulah di dalam kawasan bilik perkuburan Banu Al-Uzma, puteri kepada Sultan An-Nasiru Lidinillah, suatu tempat pemakaman yang dipandang suci dan mulia oleh golongan Syiah. Sebab tu ulama kita kata, sekiranya kamu, sebab tu ulama kita buat persoalan, kamu kata
Okey, kamu terima Quran. Tapi kenapa ulama-ulama besar kamu yang menolak Quran, yang mengatakan Quran itu tahrif, kamu menganggap dia ulama yang besar, kamu memberi dia penghormatan yang tinggi, betul tak? Bukan hati nampak ada satu tanah kut. Apa sebenarnya? Itu dah. Apa sebenarnya? Apa tak? Itu persoalan. Baik. Penutup ni sebelum kita berhenti ada yang lain lagi. Okey, penutup ni di sini ana ada buat ini kata bahasa ni lazimul mazhab laisa bi mazhab. Okey. Lazimul mazhab laisa bi mazhab ni ada sebut kat sini.